الله تعالى وبركاته. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه. اللهم آمين. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan segala bentuk nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang antaranya ialah nikmat mengisi waktu lapang dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan dengan nikmat tersebutlah kita berkumpul di antara maghrib dengan isya, yang kalau dengan kita dibolehkan dengan untuk membuat bermacam-macam perkara, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mengisi dengan aktiviti yang bermanfaat, iaitu dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan juga mengumpulkan kita di dalam syurga-Nya nanti seperti mana berkumpulnya kita pada hari ini, insya-Allah biiznillah. Allahumma amin. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah yang dimuliakan oleh Allah, seperti pertemuan-pertemuan kita yang lepas, kita membincangkan ataupun membahaskan kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lepas, yang terakhir, kita masih lagi berada pada bab yang pertama pada muka surat 14 bagi yang ada buku, iaitu bab yang membincangkan tentang adab-adab menuntut ilmu. Di dalam bab ini kurang lebih beberapa ringkasan daripada apa yang telah pun kita bahaskan, iaitu membincangkan tentang adab yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam menuntut ilmu, seperti menuntut ilmu bukanlah untuk mengejar kepada urusan keduniaan, tetapi semata-mata keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincangkan pada muka surat 14 bahagian yang terakhir yang disebutkan di sini, iaitu sambungan daripada satu hadis yang disebutkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya, sesiapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimah, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Hadis yang sebenarnya bukan sahaja dibolehkan untuk bab kita ini, iaitu bab menuntut ilmu. Kenapa hadis ini diletakkan oleh Imam Ghazali dalam bab menuntut ilmu? Iaitu hadis tadi membincangkan, memberitahu kepada kita, barang siapa yang menolong seseorang lain dengan satu kalimah sahaja dalam membuat perkara kejahatan, maka saham daripada membuat kejahatan itu akan terbalik kepada orang yang menolong tadi. Apatah lagi kalau membantu dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Rasulullah SAW menyebutkan, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimah. Barang siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun dengan satu kalimah. Yakni kalimah, satu perkataan yang kita ucapkan, kadang-kadang tidaklah mempunyai nilai yang besar. Apalah sangat satu perkataan yang kita ucapkan berbanding maksiat-maksiat yang lebih besar yang dilakukan oleh orang yang lain. Tetapi Nabi kita SAW mengajarkan, walaupun kita membantu orang lain untuk membuat kejahatan, walaupun dengan bantuan yang sangat kecil, apatah lagi kalau yang lebih besar, itu mafhum mukhalafah daripada hadis ni. Maknanya Nabi SAW nak bagi tahu,
Kalaulah seseorang membantu orang lain untuk membuat sesuatu perkara kejahatan, walaupun dengan satu kalimah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya seperti mana orang yang membuat maksiat tadi. Apatah lagi kalau dibantu orang tadi untuk membuat kejahatan dengan bantuan yang lebih besar. Kalau bantuannya merupakan satu kalimah sahaja, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama seperti dosa yang dibuat. Apatah lagi kalau bantuannya dengan perkara-perkara yang lebih besar, dengan bantuan keuangan contohnya, dengan membantu secara kekuatan jasmani contohnya, maka sudah pasti balasannya adalah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam bab ilmu untuk nak beritahu bahawa seseorang yang menggunakan ilmunya kepada jalan yang tidak baik, dia akan dikira sebagai orang yang bersekongkol dengan orang yang membuat kejahatan, walaupun sumbangannya kadang-kadang boleh jadi dengan satu kalimah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW satu kalimah untuk membantu kejahatan. Kenapa disebutkan satu kalimah yang datang daripada mulut berupa suara? Ini adalah pesanan secara khusus kepada golongan ilmuwan. Sebab orang yang membantu membuat kejahatan dengan suara, kebanyakannya datang daripada golongan ilmuwan. Sebab itu hadis ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam bab menuntut ilmu, kerana di situ ada orang-orang yang membantu untuk melakukan kemaksiatan, yang bantuan itu bukan sahaja datang daripada bantuan dalam bentuk keuangan, contohnya bantuan dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang lain, tapi bantuan itu juga kadang-kadang datang daripada fatwa orang-orang yang berilmu, yang menghalalkan kepada benda yang haram, yang mengharamkan kepada benda yang halal, yang memberikan semangat kepada orang lain untuk lebih banyak berbuat kemaksiatan. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimah. Barang siapa yang membantu orang lain walaupun dengan satu kalimah. Satu kalimah itu, kenapa Nabi istilahkan dengan satu kalimah? Kerana bantuan untuk maksiat yang berupa kalimah ini banyaknya datang daripada orang-orang yang berilmu. Ini sebagai contoh, bantuan untuk ataupun fatwa yang dihalalkan kepada perkara-perkara yang haram, ataupun apa pun sahajalah perkara-perkara yang datang daripada orang-orang yang berilmu, yang dikira sebagai membantu kepada orang lain terus berada di dalam kejahatan. Sebab itu hadis ini diletakkan dalam bab ilmu. Oleh yang demikian, pesanan Imam Ghazali rahimahullah di sini adalah secara khusus kepada orang-orang yang mempelajari ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Jangan sampai lidah yang menyampaikan asbab yang menjadi sebab kepada hidayah orang lain, lidah yang sama menjadi sebab untuk orang lain lebih banyak berbuat maksiat, lebih banyak berada di dalam kejahatan. Sebab setiap perkara yang datang daripada kita akan dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahawa kalaulah sesuatu yang datang daripada seorang manusia yang merupakan satu zarah sekalipun, satu zarah ni maknanya satu benda yang sangat kecil, akan dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya barang siapa yang membuat sesuatu kebaikan, walaupun kebaikan tersebut adalah sebesar zarah, yakni satu benda yang sangat seni, sangat kecil, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkiraan yang tertentu dalam neraca pertimbangan kita nanti. Begitu juga orang yang membuat sesuatu perkara kejahatan, walaupun perkara itu nampak nilainya sangat kecil, Allah apalah sangat dosa yang aku buat berbanding dosa orang-orang yang minum arak ke, orang yang membunuh ke, orang apa ke. Jangan sesekali dikira dosa yang dibuat itu sangat kecil, kerana kita tak tahu dosa yang kecil itu kadang-kadang boleh menjadi penyebab kepada neraca pertimbangan kita nanti tak stabil, kerana benda yang sangat kecil yang kita nampak. Begitu juga jangan kita dengan mudah-mudahan untuk menghukum kepada kebaikan yang dibuat oleh orang lain, kerana kadang-kadang kebaikan yang dibuat oleh orang lain pada mata kita nampak benda itu sangat kecil dibandingkan apa yang kita buat.
tapi kita tak tahu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diterima oleh Allah daripada orang yang membuat suatu perkara yang sedikit, dan bagaimana kebaikan yang kita buat kadang-kadang kita menganggap itu sebagai satu kebaikan yang besar, boleh jadi tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh dalam urusan infak, sedekahkan sebahagian daripada harta kita kepada jalan Allah. Semua daripada kita adalah ahlul infak. Semua daripada kita pernah berinfak. Nilai yang berbeza-beza pernah kita infak, pernah kita sedekah. Tetapi yang saya nak sebutkan adalah kaitan daripada apa yang saya sebutkan tadi, bahawa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbeza, bukan mengikut kepada percaturan kita manusia. Di sisi Allah ada percaturannya tersendiri. Dalam urusan infak contohnya, Nabi kita SAW pernah menyebutkan dalam satu hadis, sabaqa dirham ala alfi dirham. Boleh jadi kata Rasulullah, sabaqa dirham ala alfi dirham. Satu dirham boleh mendahului 1000 dirham. Yakni seorang yang infak satu dirham, pahalanya di sisi Allah boleh mendahului seorang yang berinfak 1000 dirham. Satu dirham boleh mengatasi 1000 dirham pahalanya, kata Rasulullah SAW. Siapa dia? Rajulun la yamliku illa dirhamain. Seorang lelaki yang tidak mempunyai harta kecuali 2 dirham. Yakni seorang lelaki, kata Rasulullah, yang dia tak mempunyai harta kecuali 2 dirham sahaja yang dia ada. Wa yatasaddaq min ba'dihima, dan orang tadi berinfak dengan 1 dirham yang sememangnya dia ada 2 dirham sahaja. Contoh, orang yang ada 100 ringgit, dia memang ada 100 ringgit sahaja. Dia sedekahkan 50 ringgit, sebahagian daripada ataupun separuh daripada harta yang hanya dia miliki 100 ringgit, berbanding dengan orang yang ada 1000 ringgit, dia infakkan 50 ringgit, tak sama pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang mempunyai hanya 100 ringgit, dia sanggup infakkan separuh daripada harta yang dimiliki. Itu kata Rasulullah SAW, nilainya sama. Orang yang sedekahkan 50 ringgit dengan orang yang orang pertama yang sedekahkan 50 ringgit, orang kedua yang sedekahkan 50 ringgit. 50 ringgit benda yang sama dalam kacamata manusia. Kalau disedekahkan pun, orang yang terima sedekah tu, dia pun mendapat manfaat yang sama. Boleh beli nilai benda yang sama, 50 ringgit daripada orang si A yang bagi, dan 50 ringgit daripada si B yang bagi. Tapi nilainya di sisi Allah lebih banyak pahala daripada orang yang sedekahkan yang hanya mempunyai 100 ringgit, kerana dia sanggup infakkan separuh daripada hartanya. Tapi orang yang kedua tadi, dia infakkan walaupun 1000 dirham, kerana dia mempunyai duit mungkin 1 juta dirham, tapi dia sedekahkan 1000 dirham, yang 1000 dirham tadi tidak membebankannya. Ya, ini dia tak sampai kepada satu peringkat yang dipanggil berkorban. Dia beza antara infak, sedekah, yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai infak, dan juga ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai al-ithar, berkorban, ithar. Ithar ni dia tak sama dengan infak. Infak mengeluarkan sesuatu daripada harta yang dimiliki, tapi ithar berkorban daripada harta yang dimiliki. Yakni maknanya dia akan sampai kepada darjat ithar apabila sesuatu yang nak diinfakkan tadi, sesuatu itu adalah yang diperlukan oleh diri sendiri. Yakni dia sanggup korbankan hajat dirinya sendiri. Itu baru dipanggil sebagai ithar. Jadi jangan dipandang rendah kepada orang yang sedekahkan 1 ringgit dalam tabung masjid. Ini mentang-mentang kita masukkan 50 ringgit, ditengoknya orang yang ke sebelah tu masukkan 1 ringgit, diketawakan. Jangan sesekali begitu keadaan, sebab boleh jadi infak yang datang daripada 1 ringgit itu nilainya jauh lebih besar dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana kemungkinan orang tadi dia tak punya lebih daripada 10 ringgit ketika tu. Dia hanya ada duit 10 ringgit saja, dia infakkan 1 ringgit. Yang kita infakkan 50 ringgit, dalam dompet kita ada 5,000 ringgit contohnya. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tadi itu lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan, salah satu perumpamaan yang saya nak bawakan, orang yang berinfak ataupun membuat sesuatu
kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam yang dibuat itu adalah mithqala dzarratin khairan, yang dibuat dalam bentuk kebaikan walaupun satu zarah, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuat kejahatan dengan satu zarah, juga akan dilihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesuatu yang kita buat, sesuatu ucapan yang kita ucapkan, sesuatu komen yang kita type dalam Facebook, kerana itu juga adalah sesuatu yang datang daripada kita. Sesuatu mesej yang kita forwardkan dalam WhatsApp, itu juga datang dengan tangan kita. Nabi SAW menyebutkan, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimah. Barang siapa yang membantu untuk sesuatu maksiat walaupun dengan satu kalimah, yakni yang bagi tahu dalam semua perkara kita buat, jangan sampai ada bahagian untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana semuanya akan dinilai, semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang sedap untuk mengomen Facebook orang lain, tangan yang suka cepat untuk mengomen tentang sesuatu perkara, pantang jumpa sesuatu yang sedikit sahaja yang dia tak berkenan, terus dikomennya. Hati-hati, akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala semua perkara yang kita ucapkan, semua perkara yang kita tulis, semua perkara yang kita sampaikan, semua perkara yang kita buat. Begitu hadis ini diletakkan dalam bab ilmu, untuk nak bagi tahu bahawa kalimah yang kita ucapkan sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang yang mengajarkan ilmu, jangan sampai, ataupun sebagai seorang orang yang biasa, jangan sampai perkataan yang kita ucapkan itu akan menjadi sebab kepada orang lain membuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara khusus hadis ini adalah satu peringatan besar kepada ahli ilmu, orang-orang yang berada dalam kita sebut sebagai dunia ilmu, ataupun yang sampaikan ceramah ke golongan ilmuwan, supaya jangan sampai kata-katanya menjadi penyebab kepada orang lain untuk berbuat maksiat. Seterusnya Imam Al-Ghazali dalam buku surah 15 menyebutkan di sini bahawa kitab ini, Bidayatul Hidayah, kata beliau, diletakkan dalam kitab ini segala perkara-perkara yang boleh menjadi sebab untuk jalan Bidayatul Hidayah, permulaan kepada jalan hidayah. Yang seolah-olah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang mempelajari kitab ini dan mengamalkan isi kandungannya, insya-Allah biiznillah akan menjadi sebab untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata beliau dalam surat 15, tetapi setelah kita mempelajari juga kitab ini, ataupun mempelajari juga adab-adab lain, tapi hati ini tetap untuk melakukan maksiat kepada Allah, kata beliau, tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan. Jadi tadi kita sebutkan, kita bincang dalam bab menuntut ilmu. Dalam bab menuntut ilmu, kita bukalah kitab apa sekalipun, kita bukalah karangan ulama-ulama silam kita yang hebat macam mana pun, yang bincangkan tentang soal ilmu, pertama sekali yang akan diterapkan adalah adab dalam menuntut ilmu. Kerana tidak ada ilmu yang bermanfaat kepada orang yang mempelajarinya tanpa mempelajari adab. Adab menuntut ilmu itu perlu diutamakan. Sebab itu beza ulama-ulama, orang-orang zaman dahulu, orang-orang tua kita yang belajar zaman-zaman pondok dahulu, beza dengan orang-orang ilmuwan zaman sekarang. Sebab zaman dahulu, mereka kalau belajar ilmu agama, pertama sekali yang diajarkan adalah adab ilmu. Pertama sekali kitab yang dibincangkan bukan kitab hadis, bukan kitab tauhid, bukan kitab fiqh, tapi belajar dahulu kitab adab ilmu. Ulama-ulama kita zaman dahulu kalau masuk sahaja sekolah, masuk sahaja pergi belajar, pertama sekali mereka belajar adalah kitab Syarah Ta'limul Muta'allim Al-Imam Az-Zarnuji contohnya, iaitu kitab yang khusus bincangkan tentang adab-adab ilmu. Apa adab kita terhadap ilmu, apa adab kita terhadap guru, apa adab guru terhadap murid-muridnya. Semua itu dibincangkan, baru nanti belajar
belajar ilmu bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, ilmu fiqahnya, ilmu-ilmu yang lain. Tapi pada zaman sekarang orang kurang untuk belajar adab ilmu. Sebab itu kadang-kadang muridnya tak beradab dengan guru, gurunya juga tak ada adab dengan murid, sebab tak belajar adab ilmu. Jadi kualiti ilmu itu juga akan berkurang. Sebab itu zaman dahulu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang zaman dahulu bila jumpa seorang yang berilmu, pertama sekali yang akan ditanya ialah seorang ilmuwan ini akan ditanyakan soalan, daripada mana dia belajar, ataupun siapakah gurunya. Dia tak tanya kamu ni lulusan universiti mana, ustaz ni lulusan universiti mana. Tapi yang ditanyakan, ustaz ni berguru dengan siapa. Pada zaman sekarang bukan ditanya ustaz berguru dengan siapa, ustaz ni universiti mana, keluaran universiti mana. Itu bezanya orang dulu dengan orang sekarang. Sebabnya apa? Orang yang keluar daripada sesuatu universiti belum tentu dia ada gurunya. Jadi guru yang betul-betul jadi mursyid, jadi pembimbing betul-betul yang belajarnya secara bersanad. Tak sama macam orang dahulu. Orang dahulu dia akan bagi tahu, saya ni berguru dengan si fulan bin fulan. Saya ni berguru untuk guru saya ni adalah sekian-sekian orangnya. Itu beza generasi ilmuwan zaman dahulu dan generasi ilmuwan pada zaman sekarang. Apapunlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di sini, kalaupun dengan kita mempelajari adab-adab menuntut ilmu yang disebutkan dalam kitab ini, tapi hati ini tetap melakukan maksiat kepada Allah, hati ini nafsu kita tetap tunduk dengan perkara-perkara yang tidak baik, ilmu yang tinggi macam mana pun kita belajar dengan siapa pun, belajar di universiti mana pun, tapi kalau orang tadi tetap melakukan maksiat kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, saksikanlah sebenarnya kecenderunganmu menuntut ilmu adalah semata-mata tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helaknya. Jadi ini sebenarnya satu teguran hebat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau kita ini tergolong daripada golongan pelajar ilmu, orang yang pernah belajar ilmu, yang pasti memang semua daripada kita daripada kalangan orang-orang yang belajar ilmu. Jadi kalau dengan ilmu yang makin banyak belajar, tapi yang makin berlakunya adalah makin banyak bermaksiat kepada Allah, makin tinggi dia punya pangkatnya, makin banyak dia punya maksiat, makin tinggi dia punya lulusannya, makin banyak pula memaki hamun orang lain, saksikanlah sebenarnya ilmu yang dipelajari adalah semata-mata tunduk kepada arahan syaitan. Syaitan yang sebenarnya telah memegang kamu untuk mempelajari ilmu. Supaya apa? Supaya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira engkau melakukan kebaikan. Siapa yang boleh menafikan belajar ilmu ni suatu perkara yang baik? Semua orang kata belajar ilmu adalah perkara yang baik. Tak ada orang yang akan kata belajar ilmu ni membawa kepada kerugian, belajar ilmu ni rugi, belajar ilmu ni maksiat kepada Allah. Tak ada orang yang akan berkatakan demikian. Tetapi ingat, apakah maksud daripada kata-kata Imam Ghazali rahimahullah tadi? Kalau orang yang makin tinggi ilmunya, orang yang makin banyak ilmu yang dipelajari, tapi makin banyak maksiat yang dilakukan, saksikanlah sebenarnya ilmu-ilmu yang dipelajari tadi, dia bukan belajar kerana ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, tapi dia belajar ilmu adalah kerana mengikut kepada bisikan syaitan. Syaitan yang suruh dia belajar ilmu, syaitan yang sentiasa membisikkan kepada diri dia, belajarlah ilmu, jadilah orang alim, jadilah orang ilmuwan, kerana orang alim ini martabatnya tinggi di sisi Allah. Syaitan sentiasa akan membisikkan fadilat-fadilat ilmu kepada kita. Syaitan sentiasa akan membisikkan kepada orang yang belajar ilmu supaya nampak fadilat menjadi orang alim. Yang apa keistimewaan kalau jadi orang yang alim? Apa istimewanya kalau menjadi orang ilmuwan? Dia akan bagi tahu, dia akan bisikkan kepada diri kita. Syaitan akan bisikkan di telinga kita, dalam hati kita, supaya apa? Supaya sentiasa kita nampak benda-benda yang baik saja dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita kejar kepada perkara tadi. Dia akan bagi tahu, wahai fulan, kamu tak tahu ke Allah bagi tahu dalam Al-Quran, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?
Kan Allah dah bagi tahu dalam Quran, wahai fulan, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Tak sama di sisi Allah. Kamu kena jadi orang yang berilmu kerana martabatnya tinggi di sisi Allah. Kamu kena jadi orang yang mempelajari ilmu, kena jadi alim. Sebab orang-orang yang belajar ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan sayap para malaikatnya. Orang-orang yang belajar ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudahkan jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Semua perkara-perkara yang berbentuk kebaikan menuntut ilmu, syaitan akan bisikkan kepada hati orang-orang yang belajar ilmu. Supaya apa? Supaya orang tadi lupa kepada balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan bentuk apa? Balasan kalau dengan ilmu yang dipelajari itu tak diamalkan. Balasan kalau ilmu yang dipelajari tadi, dia belajar ilmu bukan untuk keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk mengejarkan kepada pangkat, kepada keduniaan. Jadi pandai syaitan ni. Dia tahu dia nak sesatkan orang alim macam mana, dia nak sesatkan orang yang jahil macam mana. Orang yang alim, dia punya syaitan dia pun lain. Orang yang tidak alim, dia punya syaitan dia pun lain. Orang yang alim, syaitan dia akan rosakkan orang yang alim. Orang yang beribadah bukan dengan tawarkan kepada mereka untuk buat maksiat secara zahir, tak, tapi dia akan tawarkan supaya orang tadi lupa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya lupakan ikhlas. Ialah orang ni orang ahli ibadah, orang alim, memang dia tak buat maksiat pun, memang 5 waktu sembahyangnya di masjid, tak ada waktu dia untuk membuat kejahatan kepada Allah. Tapi syaitan ini takkan biar orang macam ni. Syaitan tahu kalau orang ni, kalau kita hidangkan dengan harta kekayaan dunia pun dia tidak akan mengalah. Kalau kita hidangkan kepadanya dengan perempuan yang cantik, lagi dia tak pandang. Kalau kita hidangkan dengan maksiat-maksiat yang lain, confirm dia tak akan pandang. Orang-orang yang macam ni, syaitan dia akan hidangkan dengan sifat takabbur, dengan sifat riya. Supaya apa? Dia akan bisikkan dalam hati. Kalau daripada kalangan ahli ibadah, dia akan bisikkan dalam hati, keluar saja daripada masjid, dia akan bisikkan dalam hati supaya mata kita melihat orang yang tak solat. Supaya apa? Supaya dengan saja melihat orang yang tak solat, kita akan merasakan diri kita, bagus juga aku rupanya daripada orang tadi tak solat. Dah ada penyakit ar-riya. Mudah untuk syaitan nak rosakkan kepada ahli ibadah. Dia tak rosakkan dengan perkara-perkara berunsurkan nikmat keduniaan, dengan perkara-perkara maksiat, hanya dengan penyakit ar-riya. Dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang berilmu, begitu juga syaitan mudah untuk merosakkan dengan dibentangkan kepada mereka. Kamu tengok macam mana nilai orang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi bagi tahu, di hari akhirat nanti, orang-orang yang mati syahid, mereka bila melihat balasan Allah kepada orang-orang alim, mereka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkanlah kami untuk hidup semula ke dunia, supaya kami mati sebagai seorang yang alim. Kerana apa? Kerana balasan daripada Allah kepada orang yang alim lebih tinggi, lebih besar berbanding dengan orang yang syahid dalam perang. Jadi orang yang syahid dalam perang pun akan minta kepada Allah nanti di hari akhirat supaya dihidupkan semula dan dia nak mati sebagai orang yang alim. Begitu keadaan syaitan akan bisikkan kepada hati-hati orang yang belajar ilmu. Supaya apa? Supaya kamu tengok macam mana nilainya orang alim di sisi Allah. Tapi dia akan lupakan kepada hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kita peringatan. Supaya apa? Supaya hati-hati dengan ilmu yang dipelajari. Jangan sampai hanya belajar ilmu tapi tak amalkan. Dalam Al-Quran Allah ada pesankan kepada kita, kenapa kamu membuat sesuatu perkara yang kenapa kamu mengatakan sesuatu perkara yang kamu sendiri tak buat? Dalam hadis Nabi SAW ada sebutkan bahawa man izdada ilman, muka surat 16, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya ataupun amalannya tidak bertambah, maka dia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah.
Ini merupakan hadis-hadis yang memberikan ancaman sebenarnya kepada golongan penuntut ilmu. Supaya apa? Hati-hati bila dapat title sebagai orang alim, dapat title sebagai pelajar ilmu, hati-hati. Jangan sampai kita bertambah ilmunya tapi tak bertambah amalan. Orang yang hanya ilmunya bertambah tapi amalannya tak bertambah, kata Rasulullah SAW, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka ia hanya bertambah jauh daripada Allah. Yakni ilmunya hari-hari bertambah tapi amalannya tak bertambah, dia hanya bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dia akan lupakan dengan benda-benda macam ni. Syaitan dia akan lupakan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Antara lain ialah orang pertama yang akan diazab oleh Allah di hari akhirat nanti, orang pertama yang akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka adalah orang-orang alim yang tak beramal dengan ilmunya. Dia akan lupakan bab-bab macam ni, dia akan lupakan. Dia hanya akan bisikkan kepada orang yang berilmu supaya nampak kebaikan menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya orang tadi akan belajar ilmu bukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya apa dia? Hasilnya nanti orang tadi akan jadi alim, tapi alim kerana tunduk kepada arahan syaitan. Syaitan dia akan merasa lebih selesa, lebih berbangga dengan orang-orang alim yang menjadi alim kerana tunduk kepada arahan syaitan. Sebabnya mudaratnya nanti lebih besar daripada syaitan. Orang alim yang menjadi alim kerana tunduk kepada arahan syaitan, mudaratnya kepada manusia, kerosakan yang boleh dibuat oleh orang tadi kepada manusia lebih lagi daripada kerosakan yang boleh dibuat oleh syaitan. Sebab itu yang disebutkan oleh Al-Quran, manusia-manusia yang disebutkan sebagai syaitanul ins, syaitan daripada kalangan manusia. Begitu juga dengan hadis yang Nabi kita SAW menyebutkan, ana min ghairi dajjal akhufu alaikum minad dajjal. Selain daripada dajjal, kata Rasulullah, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan lebih daripada dajjal. Dajjal ni, nak cerita tentang dajjal, bahayanya dajjal, hebatnya fitnah dajjal. Setiap daripada kalangan para nabi, para rasul, 124,000 para anbiya, kata Nabi dalam satu hadis yang lain, semua daripada mereka akan mengingatkan umatnya tentang dajjal. Tak ada seorang pun Nabi selain mengingatkan kepada umatnya tentang bahayanya fitnah dajjal. Yang ini nak ceritakan betapa zaman dajjal nanti adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kerosakan. Semua daripada para anbiya mengingatkan umatnya tentang bahayanya dajjal. Walaupun mereka tahu mereka takkan tergolong daripada kalangan umat yang akan menempuhi dajjal. Yang akan jumpa dajjal umat Nabi Muhammad sahaja. Kita yang akan jumpa dajjal, umat-umat zaman-zaman Nabi terdahulu, mereka pun tahu takkan jumpa dajjal. Sebab kalau nak jumpa dajjal, Rasulullah kena lahir dahulu, Nabi akhir zaman kena ada dahulu, baru akan keluar dajjal. Tapi mereka tetap ingatkan umatnya akan bahayanya dajjal. Sebabnya nak ceritakan betapa besarnya fitnah dajjal, betapa dahsyatnya fitnah dajjal. Mamin anbiya, dalam satu hadis Nabi beritahu, tidak ada seorang pun daripada kalangan anbiya illa yudzakiru ummatuhum, kecuali mereka akan mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Tapi Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ni, ana min ghairi dajjal akhufu alaikum minad dajjal. Aku ni, kata Rasulullah, lebih takut kepada kamu lebih lagi daripada aku takut kepada dajjal. Yang ini nak bagi tahu lebih daripada dajjal, ada satu benda yang lebih besar aku risaukan kepada kamu, lebih lagi daripada aku risaukan kamu mendapat fitnah dajjal. Iaitu siapa? Kata Rasulullah SAW. Ma huwa ya Rasulullah? Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa benda yang baginda risaukan sangat kepada kami lebih lagi daripada fitnah dajjal? Faqala ulama usul. Kata Rasulullah SAW, yang lebih aku takutkan kepada kamu lebih daripada dajjal adalah ulama yang jahat, yakni para ilmuwan yang jahat, para ilmuwan yang mengikut kepada hawa nafsu mereka,
mengikut kepada perintah ataupun untuk mendapatkan tempat di hati pemimpin yang menghalalkan benda yang haram, yang mengharamkan benda yang halal. Kata Sayyidina Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, aku lebih takut mereka lebih lagi daripada aku takut fitnah Dajjal. Jadi kita bagi tahu fitnah Dajjal ada fitnah yang antara yang paling besar. Tapi Nabi SAW bagi tahu ada fitnah yang lebih mudarat lagi kepada umat. Ada bahaya yang lebih besar lagi kepada umat lebih daripada Dajjal. Ulama usul, ulama yang jahat. Oleh yang demikian, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, syaitan dia pandai untuk merosakkan orang alim. Supaya apa? Orang alim ini dia akan jadi pengganti kepada syaitan. Orang yang boleh dirosakkan oleh orang yang ilmuwan yang sesat, lebih banyak lagi orang yang boleh disesatkan berbanding dengan syaitan. Kerana syaitan dia boleh memberikan was-was secara batin, tapi orang-orang alim yang sesat dia boleh menyesatkan manusia secara zahir, yakni mengikut kepada fatwanya, mengikut kepada ajaran songsangnya. Semua orang ataupun ramai orang yang boleh sesat. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hati-hati dengan godaan syaitan kepada orang alim. Hati-hati dengan godaan syaitan kepada orang yang menuntut ilmu. Kerana syaitan dia lebih suka, dia lebih berbangga dengan orang alim yang sesat berbanding dengan orang abid yang melakukan maksiat. Yang orang alim yang sesat dengan mengikut kepada tunjuk ajar syaitan, syaitan lebih berbangga dengan mereka. Sebab apa? Mereka nanti akan gantikan kepada tempat syaitan. Begitu kata Rasulullah SAW, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah daripada ilmu yang dimilikinya. Jadi ini hadis-hadis yang syaitan akan lupakan kepada orang-orang alim. Supaya apa? Supaya dia belajar nanti bukan untuk mendapatkan keredaan Allah, bukan ikhlas kerana Allah, tapi untuk mengejar kepada kedudukan martabat yang dia akan dapat dengan ilmunya, untuk mengejar kepada kedudukannya di tempat orang awam, untuk mendapatkan hati di tempat pemimpin. Itu niat-niat yang boleh menjadikan orang yang belajar ilmu akan menjadi orang yang menyesatkan orang yang lain. Dan begitu kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah yang berbunyi, kata Imam Al-Ghazali, satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang satu suasana yang Nabi nampak ketika Isra dan juga Mi'raj. Iaitu apa dia? Marartu lailata usriya bi, aku melalui pada malam aku diisrakan, bi aqwamin, dengan satu kaum, tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar, iaitu dengan satu kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Fakultu, maka aku berkata, man antum, siapakah kamu? Nabi tanya kepada kaum tadi. Jadi Rasulullah dinampakkan salah satu bentuk azab kepada satu kaum yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah satu kaum di mana mereka akan menggunting. Mereka menggunting lidah mereka ataupun syifa'ahum ni, bibir mereka, boleh dua-dua. Menggunting bibir pun boleh, menggunting lidah pun boleh. Syifa'ahum yang disebutkan dalam satu hadis, syifa tu maknanya asyafaha maknanya bibir, bukan lidah. Kerana lidah maknanya adalah lisan dalam bahasa Arab. Tapi dalam hadis Nabi bagi tahu menggunting, tuqradu syifa'ahum, menggunting bibir mereka. Lebih tepat sebenarnya adalah menggunting lidah, kerana dia punya apa istilahnya, dia punya tujuannya supaya apa? Supaya menghukum kepada apa yang keluar daripada mulut tadi dengan menggunting lidah ataupun menggunting bibir. Siapa mereka? Siapa? Nabi bertanya kepada mereka, siapakah kamu? Mereka berkata, qalu, mereka berkata, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi, kami adalah orang-orang yang suka menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, wala na'tihi, tapi kami sendiri pun tak buat. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi,
Dan kami pula suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan. Wa na'tihi, tapi kami yang membuat kejahatan. Ini balasan secara khusus kepada orang-orang yang memberikan peringatan kepada orang lain, ataupun peringatan secara khusus kepada orang-orang ilmuwan yang sememangnya mereka ditugaskan untuk memberikan peringatan kepada manusia, iaitu memberikan peringatan perkara-perkara yang baik. Tapi kalau diri sendiri tak kuat dengan peringatan yang diberikan, akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah satu kaum yang diperlihatkan kepada Rasulullah, iaitu mereka kata mereka adalah orang yang suka berikan peringatan kepada orang lain, tapi mereka sendiri tak kuat. Mereka suka melarang orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, tapi mereka sendiri yang membuat kejahatan tersebut. Ini salah satu balasan di neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah kepada orang-orang yang suka memberikan peringatan baik kepada orang lain. Tapi dalam urusan dakwah, saya nak bagi tahu, ada satu suasana dalam urusan dakwah. Kalau kita belajar fiqh dakwah, orang yang berdakwah, pesanan-pesanan macam ni kita tak boleh jadikan hujah untuk kita tak nak dengar cakap orang lain. Ini contoh, ada orang yang tegur kita supaya jangan buat kejahatan. Pada masa yang sama orang tadi buat juga perkara tadi. Orang yang menerima teguran, dia tidak ada hak untuk melawan balik teguran tadi ataupun menolak teguran tadi dengan hujah seperti hadis ini. Hadis ini hujah adalah kepada diri sendiri, kepada orang yang nak tegur supaya dia sedar dengan apa yang disebutkan oleh hadis ini. Tapi orang yang ditegur, dia tidak ada hak untuk tak nak dengan cakap, tak nak terima nasihat dengan berhujah dengan hadis ini. Sebab tu dalam fiqh dakwah kalau kita belajar, kita akan diajarkan tentang nak berdakwah kepada orang lain. Diri sendiri yang nak berdakwah, diri sendiri yang nak sampaikan pesanan-pesanan baik kepada orang lain. Belajar dahulu apa balasan daripada Allah kalau kamu bagi tahu kepada orang lain dengan perkara baik tapi kamu sendiri tak buat. Kamu suruh orang lain jangan buat jahat, kalau kamu sendiri yang buat. Kamu belajar dahulu apa yang balasan Allah janjikan kepada kamu. Tapi kalau orang yang ditegur supaya jangan membuat perkara ni, orang tadi yang ditegur, dia tak ada hak untuk membalas balik teguran tadi. Kamu sendiri tak buat, kamu nak tegur aku. Itu tak boleh jadikan hujah. Kerana apa? An-nasihah, nasihat ini boleh datang daripada sesiapa pun. Orang ibadat, ahli ibadah boleh mendapat nasihat daripada ahli maksiat. Ahli maksiat boleh mendapat nasihat daripada ahli ibadah. Orang yang lebih tua boleh mendapat nasihat daripada orang yang muda. Orang yang muda boleh juga dapat nasihat daripada orang tua. Dalam urusan nasihat, tak perlu ditengok siapa yang menegur tadi, siapa yang memberikan nasihat. Kerana ada dalam satu ibarat para ulama bagi tahu, lihatlah apa yang disebutkan, jangan lihat siapa yang sebut. Ini khusus dalam bab an-nasihah, bukan dalam urusan belajar ilmu. Ingat, kata-kata tadi adalah untuk urusan nasihat. Jadi kalau kita nak dapatkan nasihat daripada sesiapa pun kita boleh dapat. Tak semestinya daripada orang yang lebih alim daripada kita. Tak semestinya orang yang lebih ibadah daripada kita. Tak semestinya orang yang lebih tua daripada kita. Nak dapat nasihat daripada siapa pun kita boleh. Itu maksud ibarat yang disebutkan oleh para ulama. Lihat kepada apa yang disebutkan, tak perlu lihat kepada siapa yang disebutkan. Yang ni nak dapat kata-kata nasihat hatta daripada orang kafir pun hukumnya harus. Tapi dalam urusan ilmu, kena tengok siapa yang sebut, bukan tengok apa yang disebut. Ini ada beza dalam urusan untuk belajar ilmu dan urusan untuk mendapat nasihat. InsyaAllah kita akan detailkan setelah dari ini.
daripada orang lain. Kata-kata yang disebutkan oleh para ulama, lihat apa yang disebutkan, konten yang disebutkan, tak perlu lihat siapa yang sebut. Itu hanya khusus dalam urusan nasihat. Tak boleh pakai benda yang sama untuk urusan belajar ilmu, untuk bahaskan ilmu ataupun hukum hakam. Di situ kita perlu lihat siapa yang membahaskan. Tak boleh pakai kata-kata tadi dalam urusan untuk hukum hakam, kerana soal hukum hakam, soal syariat semestinya datang daripada orang yang berilmu. Itu kata Rasulullah SAW, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihatlah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Jadi kamu ambil hukum hakam agama daripada siapa, kamu kena tengok. Itu dalam urusan hukum hakam. Jadi nak bagi tahu dalam soal hukum hakam semestinya dibincangkan oleh ahlinya. Tapi kalau dalam soal nasihat, siapa nak nasihat, siapa persilakan. Orang yang tak alim nak nasihatkan, tuan guru persilakan. Orang yang ahli maksiat nak menasihati ahli ibadah persilakan. Ahli ibadah nak nasihatkan ahli maksiat, lagilah utama. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu arda, seorang yang hidup pada zaman kurun, antara kurun yang diberkati oleh Rasulullah SAW, kurun kedua Hijriyah, 100 lebih Hijriyah. Al-Imam Abu Hanifah pengasas kepada mazhab Hanafi. Kata para ulama, sewaktu zaman Imam Abu Hanifah, sewaktu zaman hidup beliau, tak ada orang yang lebih alim ke atas muka bumi ini lebih daripada Imam Abu Hanifah. Nak cerita paling alim di atas muka bumi ini ketika itu, paling alim yang dikenali adalah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Paling faqih, paling alim, tak ada orang yang lebih alim daripada beliau. Tapi beliau yang sealim macam tu, pada satu hari beliau sedang berjalan, di suatu perjalanan jumpa dengan seorang budak. Budak tadi dia berjalan di tepi longkang. Imam Abu Hanifah bila nampak budak tadi, budak yang masih lagi umurnya 4 tahun 5 tahun, bila nampak budak yang berjalan di tepi longkang, Imam Abu Hanifah An-Nu'man tegur kepada budak tadi dengan bagi tahu, wahai budak, hati-hati jangan sampai kamu tergelincir jatuh ke dalam longkang tadi. Budak tadi dia tengok balik Imam Abu Hanifah, dia bagi tahu, siapakah kamu? Kata Imam Abu Hanifah, aku adalah Nu'man bin Bashir, aku adalah Abu Hanifah. Kata budak tadi, oh, kamulah yang disebut-sebut oleh semua orang, seorang yang alim, seorang yang faqih. Imam Abu Hanifah pun senyap. Budak tu bagi tahu, wahai tuan imam, kamu tegur aku supaya kaki aku tak tergelincir jatuh ke dalam longkang. Tapi aku nak bagi tahu kepada kamu, wahai tuan imam, hati-hati dengan kaki kamu. Kaki aku kalau tergelincir masih lagi masuk ke dalam longkang, tapi tak apa. Tapi kalau kaki kamu yang tergelincir, kamu akan gelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi tahu apa dia? Budak tadi tegur Imam Abu Hanifah, bagi tahu, hati-hati dengan ilmu kamu, hati-hati dengan perjalanan kamu, hati-hati dengan fatwa kamu. Kalau kamu yang tergelincir, kamu akan masuk gelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kalau gelincir tak apa lagi masuk ke dalam longkang. Imam Abu Hanifah An-Nu'man menangis bila melihat ataupun mendengar kepada kata-kata daripada seorang budak yang baru umur 5 tahun, baru umur 4 tahun, boleh nasihatkan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dia pun boleh terima nasihat daripada budak-budak. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah, pengarang kitab ini yang kita bincang, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau satu hari dalam perjalanan balik daripada belajar ilmu, daripada satu negara nak balik ke negaranya. Dalam permusafiran tadi dia bawa segala macam barang-barang, semua perkara harta-hartanya, dan juga ada satu beg catatan buku ataupun kertas-kertas yang dia belajar, buku-buku yang dia belajar, catatan daripada apa yang dia dapat ilmu daripada guru-gurunya. Dalam perjalanan balik, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah diragut oleh seorang perompak. Ketika dia ragut, dia bagi tahu kepada perompak tadi, kamu nak ambil barang aku, nak ambil apa, semua kamu ambil lah, tapi jangan ambil satu beg ini sahaja. Perompak tu berkata, sudah semestinya beg ini yang paling berharga. Bila dia buka, dia tengok, yang tengok dalam, bila tengok dalam tu, yang ada hanya buku-buku, catatan-catatan, kertas-kertas. Kata perompak tadi, ini yang kamu kata berharga sangat. Kata Imam Al-Ghazali, ya, ini yang paling berharga
ambil barang ni, kamu ternyata menjadi orang yang tak berguna dah lepas ni. Mana perginya adab kamu menuntut ilmu? Bukankah ilmu ini patut duduk dalam hati, bukan dalam kertas? Bukan duduk dalam tulisan. Ilmu tu kena duduk dalam hati. Kalau aku ambil beg ni, ternyata kamu ni jadi orang yang tak ada apa-apa, kosong ke? Imam Ghazali rahimahullah terdiam dan beliau menangis dengan mendengar nasihat, mendengar kata-kata hikmah daripada seorang perompak. Nak bagi tahu, ahli ibadah seperti alim seperti Imam Ghazali pernah mengambil kata-kata hikmah daripada seorang perompak. Ini yang nak disebutkan bahawa dalam urusan nasihat tak perlu dilihat siapa yang menyampaikan. Tidak ada hak bagi orang yang dinasihati supaya membalas kepada nasihatnya. Orang yang memberikan dengan mendakwa kamu sendiri tak buat, kamu nak nasihatkan aku, itu tidak ada hak bagi orang yang dinasihati. Tapi kepada orang yang menasihati, semestinya dia kena tahu tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang balasan kepada orang yang hanya menyampaikan perkara baik tapi diri sendiri tak buat, yang suruh orang lain jangan buat jahat tapi diri sendiri yang buat. Itu tidak ada hak bagi orang yang dinasihati. Jadi setakat itu dahulu, insya-Allah sedikit perkongsian daripada pertemuan kita pada hari ini dalam bab yang pertama. Kita masih lagi bab yang pertama dalam bab adab menuntut ilmu. Insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan kita nanti, insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la nakhsha wa na'udzubika min amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab birahmatika ya